Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nora Miza binti Johari akan membentangkan tentang apa itu pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak menetapkan asas untuk pembelajaran sepanjang hayat, tingkah laku dan kesejahteraan umum. Pengalaman kanak-kanak semasa peringkat awal membentuk otak dan keupayaan untuk belajar, bergaul dengan orang lain dan bertindak balas terhadap cabaran harian. Bukan itu sahaja. Pendidikan awal kanak-kanak juga merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanak-kanak sejak lahir hingga ke tahap umur 8 tahun. Oleh itu, pendidikan awal merupakan program tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun selama setahun atau lebih sebelum dimasukkan ke tahun 1 di sistem persekolahan formal. Pendidikan awal kanak-kanak PAKK di Malaysia terdapat 2 peringkat berdasarkan tahap umur kanak-kanak, iaitu peringkat pertama dikenali sebagai taska khas untuk kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Manakala, peringkat kedua ialah prasekolah atau tadika untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, taska, tertakluk kepada Akta Taman Asuhan 1984, Akta 308 dan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun tadika tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Saya, Nurul Atika Najwa binti Saharus Nizam, akan membentangkan tentang slide seterusnya. Antara nama tadika yang di bawah kerajaan ialah Tabika Kemas, Tabika Perpaduan, Tabika Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang diberi singkatannya ialah MAIWP, dan Prasekolah Jabatan Agama Islam Selangor singkatannya ialah JAIS. Seterusnya ialah taska. Antaranya ialah taska di institusi, taska di tempat kerja, taska di rumah dan taska komuniti. Selain itu, antara nama tadika yang di bawah swasta pula ialah Tadika The Little Calypso, Tadika Real Kids, Tadika Children Islamic Center atau lebih dikenali sebagai CLC, Tadika QDIS, Tadika Genius Outlet, Tadika Brainy Bunch dan Tadika Smart Reader. Manakala, bagi taska pula ialah Taska Sinaran Kasih, Taska Montessori Sinar Ilmu, Taska Early Learning Center, Taska Mama Kids, Taska Good Shepherd dan Taska Cahaya Nur Kasih. Seterusnya pula ialah perbezaan antara kerajaan dan swasta. Yang pertama ialah persijilan guru. Melalui kerajaan, guru prasekolah kerajaan wajib kelulusan universiti jurusan khas tadika atau pendidikan awal kanak-kanak dan telah belajar psikologi dan pedagogi selama paling kurang 3 hingga 4 tahun. Melalui swasta pula ialah kebanyakan lepasan SPM sahaja. Ia tiada pengalaman tentang jurusan pendidikan awal kanak-kanak dan tiada pengetahuan tentang psikologi dan pedagogi pendidikan. Yang kedua ialah silibus pembelajaran. Melalui kerajaan, kerajaan akan memberikan silibus pembelajaran kepada guru. Selain itu, ia juga memiliki silibus dan pengajaran yang bagus dan sesuai dengan usia kanak-kanak. Seterusnya ialah swasta. Ia mempunyai silibus tersendiri atau mata pelajaran tersendiri mengikut silibus mereka sendiri dan ianya tidak disediakan oleh kerajaan. Okey, seterusnya ialah kesan pembukaan institusi pendidikan awal kanak-kanak kepada kanak-kanak. Okey, apakah kesan pembukaan institusi pendidikan awal kanak-kanak ni? Okey, yang pertama, ianya dapat mendidik kanak-kanak dalam kesemua aspek perkembangan, iaitu dari segi fizikal, kognitif, emosi dan juga sosial. Okey, sebagai contoh, saya akan mengambil dari segi aspek perkembangan sosial. Mengapa saya mengatakan bahawa kanak-kanak dapat mengembangkan perkembangan sosial mereka apabila mereka masuk ke institusi pendidikan awal kanak-kanak? Okay, di mana apabila kanak-kanak tersebut diajarkan untuk bersekolah ataupun mereka memasuki ke alam institusi pendidikan awal kanak-kanak, mereka akan terbiasa untuk berinteraksi ataupun bersosialiti dengan orang luar ataupun dengan masyarakat. Mereka dah mampu berkomuniti. Di situ mereka tidak akan rasa enggan untuk berkawan. Di situ mereka
lebih terbiasa lah. Di situ kanak-kanak ni juga akan dilatih untuk pandai berhubung dengan orang luar selain daripada ahli keluarga. Contohnya mereka akan berhubung dengan siapa dulu, dengan guru, dengan kawan-kawan kan. Lepas tu ini juga di antara persediaan mereka sebelum melangkah ke sekolah rendah, masuk ke alam darjah 1. Kat situ mereka tidak akan rasa terkejut lah bila masuk darjah 1 dia ramai kawan-kawan. So dia tak akan malu sebab dia dah biasa dekat sekolah dekat askar ataupun tadika, sebab dia dah terbiasa berkawan, terbiasa bercakap dengan orang. Jadi kat situ dia tak akan rasa takut lah dia nak masuk darjah 1. Okey, seterusnya yang kedua, apakah kesan apabila kanak-kanak tersebut masuk ke institusi pendidikan awal kanak-kanak? Okey, yang kedua adalah meningkatkan kreativiti melalui bermain. Apa yang saya tahu, kanak-kanak sememangnya akan diberikan pendedahan pelbagai aktiviti apabila mereka masuk ataupun melangkah ke institusi pendidikan awal kanak, di mana guru-guru akan melaksanakan RPH. Jadi mereka akan melaksanakan berbagai aktiviti bersama kanak-kanak. Di situ kanak-kanak tu dapat mengembangkan juga kreativiti mereka dari segi permainan yang disediakan oleh guru-guru. Seterusnya, kesan pembukaan institusi pendidikan awal kanak-kanak yang dapat menggandakan interaksi sosial yang baik antara ibu bapa dan kawan-kawan. Saya juga ingin mendapat sedikit perkara, iaitu apabila kanak-kanak memasuki ke institusi pendidikan awal kanak-kanak, mereka juga akan belajar cara bersosial dengan rakan sebaya dan bersama orang dewasa, sebagai contohnya guru. Lazimnya, mereka juga akan belajar bergaul dengan rakan-rakan, belajar berkongsi, bertolak ansur di antara satu sama lain, serta belajar untuk menghormati orang lain. Dan mereka juga akan mempelajari cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan sendirinya. Akhir sekali, kesan pembukaan institusi pendidikan awal kanak-kanak ialah mereka dapat belajar meneroka dan mempelajari sesuatu dalam dunia kanak-kanak. Sebagai contoh, asas dalam dunia kanak-kanak ialah bermain, di mana apabila mereka terlibat atau berada di institusi pendidikan awal kanak-kanak, mereka akan mengetahui cara untuk bermain dan mereka akan bersukaria, gembira dengan aktiviti atau permainan yang mereka lakukan dengan seronok sekali bersama dengan kawan-kawan ataupun rakan-rakan sebaya mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.